Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada semua yang hadir pada hari ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan kita meninggalkan segala larangan dan tegahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergerompok dalam kelompok orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, kerana dengan takwa sahajalah bakal melayakkan kita untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, dia selalu muhasabah diri dengan apa yang berlaku di sekitar dia. Dia memuhasabahkan dirinya. Mungkin apa yang berlaku itu adalah disebabkan oleh kejahilan dan kemaksiatan yang dia lakukan, berbanding dengan dia menunding jari, mencari-cari kesalahan orang lain yang berada di sekitarnya. Dia melihat kelemahan-kelemahan pada dirinya yang menyebabkan dia memperbanyakkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengundang kembali rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada kita pada waktu ini, cukup-cukuplah kita berbalah dan mendunding jari di antara satu sama yang lain. Tidak mustahil apa yang jadi sekarang ni, tuan-tuan, ini disebabkan oleh kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita kata COVID-19 ini ancaman dunia.
pandemik yang berhadapan kepada seluruh dunia. Namun tidak mustahil kepada Allah untuk mengangkat wabak ni di tempat kita. Mustahil ataupun tidak Allah nak menjekat wabak ni daripada tempat kita ni sendiri. Tidak mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu kisah yang tercatat di dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang orang-orang yang bertaubat yang pada ketika zaman Nabi Musa alaihi salam berlaku kemarau yang sangat teruk. Lalu berhimpunlah kaum Nabi Musa alaihi salam untuk berjumpa Nabi Musa alaihi salam dan supaya bermohon kepada Allah agar mengangkat musibah yang berlaku tersebut. Ambil pengajaran kisah ni elok-elok tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Nabi Musa pun menghimpunkan seluruh kaumnya. Sekitar 70,000 orang tercatat dalam kitab tersebut. Berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah wabak ini, angkatlah musibah ini, kemarau ini daripada kami, ya Allah. Lalu Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihi salam, sungguh rahmat Allah terhenti. Kemarau ini terjadi sebab ada seorang daripada kalangan 70,000 yang ada ni, seorang dia melakukan maksiat kepada Allah berterusan selama 40 tahun. Kalau dia tu keluar daripada kelompok ni, nescaya rahmat Allah akan kembali turun. Lalu Nabi Musa pun berkata, wahai tuan-tuan sekalian, sungguhnya apa yang berlaku lah ni adalah pasal ada seorang yang dia ni duduk dalam maksiat. Saya minta orang ni tolong keluar daripada kelompok ni, sebab dialah rahmat Allah tak turun dan kemarau ni jadi. Dialah punya punca, dialah punya pasal. Tolong keluar daripada kelompok ni. Dalam ramai-ramai itu ada seorang yang dia berasa Nabi Musa duk kata kat dia. Lalu dia pun menangis tuan-tuan, mengenangkan pasal dosa-dosa dialah habis satu kampung duduk dalam musibah. Habis satu masyarakat duduk dalam kesusahan. Anak-anak kelaparan, tak dapat makan, tak dapat minum, duduk dalam keadaan yang sangat dahsyat. Dia bermuhasabah diri, bermohon ampun kepada Allah, menangis dengan sungguh-sungguh tangisan, bertaubat atas dosa-dosanya pada ketika tersebut, dalam keadaan kalaulah aku dapat patah balik waktu, aku tak mau buat dosa-dosa aku ni. Menyesal sungguh, rupa-rupanya akulah yang menjadi punca seluruh daripada masyarakat aku duduk dalam susah. Tiba-tiba tuan-tuan, awan berarak mendung, hujan pun turun. Nabi Musa pun keheranan. Nabi Musa kata, ya Allah, engkau kata di kalangan kami ada seorang yang buat maksiat dan pasal dialah hujan tak turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi aku tak nampak seorang pun daripada kalangan umatku yang keluar daripada kelompok ni. Tapi hujan dah turun. Apa yang telah berlaku, ya Allah? Kata Allah, orang tersebut masih ada dekat dalam tu dan dia telah bertaubat dan aku menerima taubat dia. Hebatnya orang ni, ya Allah, 40 tahun buat dosa sehingga menyebabkan azab turun, musibah turun. Lalu hanya dengan satu pengampunan, satu taubat, engkau terima taubatnya, ya Allah. Boleh tak aku nak tahu siapa orang ni? Allah kata, sedangkan waktu dia melakukan dosa dulu aku sembunyikan, apatah lagi setelah dia bertaubat, lagilah aku nak sembunyikan orang ni. Tuan-tuan, antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni tuan-tuan, yang pertama, mungkin sahaja apa yang berlaku di sekitar kita bukan pasal orang lain. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid lah ni, dengan apa yang duk jadi dekat Pulau Pinang, dengan wabak yang tersebar dalam Pulau Pinang, bahkan mungkin wabak yang tersebar di dalam Malaysia ni, bukan pasal orang siapa-siapa. Kalau dia punca daripada depa pi mana, depa berimpun tang mana, depa buat apa, mungkin itu jadi asbab saja nak merebak wabak. Dan mungkin wabak yang boleh saja Allah nak tahan kalau Allah mau, mungkin disebabkan oleh diri kita, bukan sebab orang lain. Muhasabahlah diri tuan-tuan. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dengan melihat kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa sendiri yang kita lakukan, daripada kita menunding-nunding jari melihat kepada kesalahan orang yang lain.
beristighfar kepada Allah tidak mengurangkan sedikit pun tuan-tuan kehebatan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Tuan-tuan, antara jalan solusi penyelesaian terhadap apa yang yang berlaku kepada kita lah ni, mungkin sebagaimana yang berlaku kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala apabila didatangi oleh beberapa orang laki-laki. Tuan-tuan ambil pengajaran pula daripada kisah Imam Hasan Al-Basri ni. Saya nak minta mula pada hari ni tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, tolong buat satu benda. Tolong buat satu benda. Kodlah. Berasa macam subhanallah, tak dalam diri ni, mungkin apa yang jadi ni pasal aku. Mungkin apa yang jadi ni tak mustahil dia punca daripada aku. Berlakonnya baik, ketayapnya atas kepala. Pergi masjid, bersila dalam masjid, khusyuk dengar khutbah, sembahyang Jumaat, sembahyang sunat, tapi masih duk buat dosa. Mungkin Allah marah kat aku. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari 3 orang laki-laki pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, aku ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk dalam kesusahan, duduk dalam tekanan. Tolong Ustaz, bagi apa amalan yang aku boleh buat supaya keluar aku daripada kesusahan dan tekanan ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kamu kepada Allah. Balik orang tu mai orang yang kedua, wahai Syekh, saya ni berkahwin dah lama tapi tak ada anak. Apakah amalan yang saya boleh buat supaya kami dikurniakan zuriat keturunan? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Balik orang tersebut, mai pula orang ketiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Syekh, saya ni ada kebun kampung saya ni jadi kemarau. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kering kontang, hujan tak turun. Habis tanaman-tanaman kami rosak. Apa yang kami nak buat, wahai Syekh? Beristighfarlah. Orang-orang yang duduk di sekitar mendengar perkataan Imam Hasan Al-Basri menasihati kepada 3 orang laki-laki dengan 3 masalah berbeza dengan satu solution yang sama, istighfar. Lalu berkata kepada Syekh, wahai Syekh, kenapa kamu bagi jawapan yang sama? Apa dikatakan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Hasan Al-Basri? Bukan aku yang memberikan penyelesaian itu. Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, sila rujuk surah Nuh ayat 10 hingga 12. Bagaimana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdibkum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sungguh Dia Maha Pengampun. Nescaya, salli ala Sayyidina Muhammad, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepada kamu. Salli ala Sayyidina Muhammad, dan Dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan bagimu kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Apa Imam Ibn Kathir sebut? Dia kata, jika kamu bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepadanya dan mentaatinya, nescaya Allah akan memperbanyakkan rezeki kamu, menurunkan air hujan yang penuh dengan keberkatan daripada langit, memberikan keberkatan pada tanah kamu, menumbuhkan tanaman, memperbanyakkan air susu ternak kamu, menguatkan kamu dengan harta dan anak-anak. Maksudnya Allah akan memberikan kamu kekayaan dan anak-anak, menumbuhkan berbagai macam buah-buahan untuk kamu, dan sungai yang mengalir di tempat-tempat kamu. Maka tuan-tuan, subhanallah, ingat, kita semua buat dosa. Tuan-tuan yang duduk depan saya, termasuk saya yang berdiri duduk depan tuan-tuan ini, kita semua buat dosa tuan-tuan. Dan apa alasan lagi untuk kita tak istighfar? Cuba habaq dekat saya. Tuan-tuan rasa tuan-tuan tak patut istighfar sebab tuan-tuan tak ada dosa. Ya, tuan-tuan ada dosa.
Tuan-tuan rasa tuan-tuan tak patut istighfar, sedangkan kita memerlukan sangat pertolongan Allah pada waktu ni supaya Allah tolong kita daripada wabak ni. Kita perlukan kepada istighfar. Kita rasa sempit daripada jiwa kita. Kita rasa macam duduk dalam keadaan tekanan, nak pergi mana pun susah, nak buat apa pun tak boleh. Istighfar kepada Allah. Kata Nabi SAW, man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, nescaya ja'alullahu lahu min kulli ziqin makhrajan. Pada setiap kesempitan itu Allah bagi dekat dia jalan keluar. Pada setiap kesempitan pada jiwanya Allah akan bagi ketenangan. Wa yadhuqu haitsu la yahtasib, dan Allah akan mengurniakan dia daripada rezeki yang arah dia tidak dia sangka-sangka. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar kod ini elok-elok. Perkataan ulama ini elok. Dengar ni. Mungkin kita sudah lama tidak beristighfar. Mulai sekarang perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita alami pada ketika ini adalah teguran daripada Allah kerana banyak lalainya kita, banyak dosanya, tapi jarang mohon ampunnya. Subhanallah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan waktu dia lagi tuan-tuan. Ibnu Abbas kata apa? Sebagai penutupnya, Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata dulu umat ini ada dua jaminan keamanan. Dulu Ibnu Abbas kata, umat ni ada dua jaminan yang bawa kepada mereka keamanan, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu jaminan keamanan telah pun tiada, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu saja lagi jaminan keamanan kepada kita seluruhnya, termasuk penduduk Matang Jangguh ini. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Ibnu Qayyim kata, apabila engkau berdoa sementara waktu yang dimiliki itu sangatlah sempit, padahal dadamu penuh dengan keinginan, maka jadikan seluruh doamu itu memadai dengan istighfar. Allah mengampunkan dosa kamu. Apabila engkau diampuni, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa perlu engkau memintanya. Tuan-tuan, saya saya tak berhajat untuk berkhutbah panjang. Kesimpulan daripada khutbah kita, satu saja saya nak minta. Boleh tak mula pada hari ini, tuan-tuan, dalam keadaan kita berusaha berikhtiar supaya Allah jauhkan wabak ni daripada kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dan negara kita. Satu amalan yang tolong istiqamah tuan-tuan buat setiap hari, paling kurang istighfarlah walaupun 100 kali. Azam. Lepas sembahyang subuh, pegang tasbih sikit. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan menjadi barakah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب الكريم
Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah. Belajarlah apa erti takwa. Fahamkan apa tuntutan takwa. Berusahalah untuk kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tidaklah takwa ini sesuatu yang ringan, sehingga Allah telah menjadikan rukun pada khutbah menyebutkan tentang takwa. Kalaulah tiap-tiap minggu diperintahkan kepada khatib untuk bercakap tentang takwa, sudah pasti dia sesuatu yang sangat penting untuk kita hadamkan. Jadilah, berusahalah untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh dengan keberkatan ini juga, marilah kita memperbanyakkan salawat kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tuntutan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau limpahkanlah rahmat, kesihatan, kesejahteraan dan keselamatan kepada Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan kepada Tun yang terutama Tun Haji Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, supaya dapat memerintah dengan adil dan saksama berlandaskan kepada syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram, kami hanya mampu berdoa kepada-Mu ya Allah, kerana sesungguhnya Engkaulah pemilik segala sesuatu ya Allah. Engkaulah memegang segala qada dan qadar ketentuan kehidupan kami. Maka kami bermohon dengan rendah hati ya Allah, Engkau angkatlah wabak ini daripada diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, bahkan negara kami ya Allah. Bersihkanlah negara kami daripada wabak ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, mungkin kerana dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, ini telah mengundang murka-Mu di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kami terhadap diri kami. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, mungkin ada perkara yang kami lakukan yang tidak kami sedari ya Allah, yang sangat mengundang murka-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, andai ada di kalangan kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang dalam kesempitan ya Allah, Engkau lapangkanlah ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang sedang dibebankan dengan hutang ya Allah, Engkau tolong selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, berilah barakah pada kehidupan kami. Redalah kehidupan kami ya Allah. Setiap langkah kami di muka bumi ini Engkau redalah ya Allah. Pimpinlah kami, sayangilah kami, jadilah kami daripada kalangan hamba-Mu yang Engkau kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.